Saya lebih suka melihat pengalaman saya Baik. sewaktu saya berada di dalam PAS Baik. dahulu. Baik. Isu ini pernah dibangkit oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat selaku waktu itu Mursyidul Am PAS. Baik. Dia telah membangkitkan isu kata ada unsur UMNO dalam PAS. Baik. Itulah perkataannya. Saya masa itu AJK PAS Pusat, saya tahu. Tuan Guru Nik Abdul Aziz Allahyarhamhu memanggil secara mengejut. Dia tidak pernah memanggil ahli jawatankuasa PAS Pusat ketika itu. Baik. Untuk buat satu pertemuan tergempar. Baik. Kami pun datanglah apa agamanya pertemuan ini. Lalu di dalam mesyuarat itu dia bercakap dengan satu nada yang marah. Seraya dia mengingatkan saya dapat maklumat. Baik. Dalam PAS sudah ada UMNO, kata dia, yang mempengaruhi PAS. Baik. Kami agak terkejut ketika itu, apa yang dimaksudkan. Lalu ditanya, bagaimana Tuan Guru boleh menyebut? Saya tahu. Baik. Dan dia minta pada waktu itu untuk membuat muktamar khas. Sidang tergempar lah begitu ya. Muktamar khas. Baik. Lalu setelah kita meneliti berbagai aspek, kita kata beginilah, kita hanya buat satu pertemuan khas dan tidak namanya muktamar khas untuk kita menangani isu yang dikatakan adanya UMNO dalam PAS. Itu ketika arwah masih hidup. Selesailah, kemudian kita mendengar masih lagi ada apa kita panggil singgungan-singgungan itu, sehingga tersebarlah menyatakan UMNO sudah menyusup di dalam PAS dengan pertemuan-pertemuan sulit dan sebagainya. Waktu itu kami masih berada di dalam PAS. Lalu kami bangkitkan isu ini setelah kami juga mengetahui bahawa memang benar adanya pertemuan-pertemuan tersebut dengan bukti-buktinya. Di situlah bermulanya 2015 dan sebelumnya 2014 desas-desus yang menyatakan PAS sudah bercumbuan dengan UMNO, dan kami dengan tegas waktu itu membangkitkan perkara ini. Bukan kerana apa? Kerana pada waktu itu PAS sudah berada pada perjanjian Pakatan Rakyat. Betul. Yang dia adalah salah satu daripada penandatangan ini. So tentu kami merasakan ini tidak jujur. Maka kami bangkitkan. Hasilnya 2015 kami ditendang. Kerana mereka menyatakan ini kelompok yang mengganggu gugat. Apa saja yang mereka nak cadangkan, nak sampaikan. Tapi akhirnya 2015 mereka, kita tahu ada pertemuan-pertemuan dengan lebih intim. Walaupun 2018 mereka tidak masuk sekali, tapi kita tahu bahawa sudah ada kerjasama yang erat, termasuk duit ringgit yang disalurkan. Kemudian pada tahun setelah pasca kemenangan kita, Pakatan Harapan lebih terserahlah dengan apa yang dinamakan sebagai muafakat nasional. Itulah lebih kurang saya cerita pengalaman saya, Zawazi. Saya tidak menuduh. Habis 2015 Parti Amanah Tubuhkan, saya tak ada kena-mengena dah dengan Parti PAS, tapi saya hanya mengambil secebis kita panggil sorotan sewaktu arwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Allahyarhamhu masih ada, dan saya waktu itu sebagai AJK PAS Pusat melalui detik-detik itu sedemikian. Lebih pada itu saya tak tahu, dan hari ini tak payah cerita dah, semua orang dah tahu. Walaupun Najib tu dikatakan bersalah kerana isu di mahkamah, yang pergi mendoakan dia ialah orang PAS, yang pergi suruh dia rasa jangan rasa gundah gulana buat orang PAS, pemimpin PAS. Kemudian Presiden PAS pula menyatakan PAS tidak boleh berpisah lagi dengan UMNO. Dan begitulah kita tengok. Saya tidak tahu sama ada ini boleh dianggap sebagai politik berprinsip atau tidak, tapi kemungkinan itu taktik-taktiknya. Tapi hakikatnya masih kita kena terima bahawa ahli-ahli PAS di bawah telah ditipu dengan berbagai dalil-dalil yang dikeluarkan, hingga mereka merasakan akhirnya rupanya segala pengkhianatan dari segi hubungan gelap mereka itu sudah pun bermula lebih awal.